Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Alhamdulillah, tadi kita dah dengar Habib kita ceramah tentang Maulid Nabi, tentang sambutan-sambutan Maulid Nabi. Memang betul tuan-tuan sekalian, acara-acara Maulid Nabi ni kalau kita tengok sejarah-sejarah Wali Songo dulu, kita tengok sejarah-sejarah Islam masuk daripada India dahulu, semuanya tu perkembangannya adalah menerusi Maulid Nabi. Bagaimana dikhabarkan oleh guru kami Al-Habib Abdillah Al-Jufri mengatakan, ketika Wali Songo mula-mula dah mula nak kembangkan Islam, dah mula ada orang masuk Islam tapi belum ramai, tapi belum cenderung. Orang-orang Jawa kita sana, Jawa masuk Islam kemudian ya, tanah Melayu masuk Islam dahulu. Jawa tu paling last kuat pegangan Hindunya. Sampai Wali Songo masuk baru boleh menembusi. Sebab itu kita tengok kalau makam-makam Wali Songo tu dia punya nisan-nisannya dengan para sahabatnya baru tahun apa, lebih kurang 600-700 tahun yang lalu. Begitu ya, 500-600 tahun, 700 tahun yang lalu. Sedangkan Islam sudah masuk di Kedah hampir 1000 tahun. Jadi itu pertahanan penghabisan. Tetapi Alhamdulillah berkat para habaib kita masuk, Wali Songo tu habaib semua belaka ya. Semua belaka, kurang satu saja Sunan Kalijogo, yang lain semua tu adalah Sayyid belaka semua tu ya. Dan mereka masuk Alhamdulillah dapat menembusi, dapat sebarkan Islam, dapat buka tanah Jawa semua tu menjadi Islam. Kembang pulanya balik semula sampai ke Banjar, sampai ke mana semua begitu ya. Jadi Wali Songo boleh masukkan Islam, bikin Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bijaknya ya mereka. Dia bikin Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tak nak datang. Apa ni, tak kenal Nabi Muhammad, tak tahu apa. Maka pakai pintarnya dia begitu. Pakai gamelan, pakai apa lagi? Masjidnya tu dihiasi dengan lampu-lampu pelita. Sebab itu kita kalau ada hari raya apa pakai lampu-lampu pelita. Dihiasi dengan bunga-bungaan, dihiasi dengan bunga-bungaan. Jadi ni orang-orang Jawa yang baru masuk Islam tengok apa ni kok cantik gini, cantik. Mau masuk, tak boleh masuk. Adatnya orang kalau makin ditahan makin nak masuk. Masuk tak boleh masuk. Satu kumpul nak masuk tunggu. Jadi orang kumpul luar ramai. Maka nak masuk dikasih ritual. Orang kita kan suka renjis, siram. Ritualnya apa? Diajarkan wuduk. Satu-satu ajarkan wuduk. Cuci muka, cuci tangan begitu. Masuk. Allah dah penuh orang mula maulid. Terus itu terkesan sampai hari ini. Sampai hari ini kita kalau pergi ke Jawa, pergi ke Banjar, kalau hadir maulid tuan-tuan sekalian, saya tak tahu tempat lain. Yang saya biasa pergi di Jawa, di Banjar, janganlah pakai gamis putih. Kalau duduk bangun merah-merah. Kenapa duduk atas kelopak? Duduk atas kelopak bunga kalau di Banjar itu. Kelopak bunga macam cerita Hindustan tu. Kelopak bunga mawar semua tu. Kelopak bunga ros. Duduk atas kelopak, ustaz-ustaz ni kat depan. Allah, nanti dipasang di tembok-temboknya. Sekarang masih ada lagi ya. Bunga-bungaannya semua dipasang semua tu. Semua itu ikut apa? Adat Wali Songo dulu. Meriahkan suasana. Ini bunga-bungaan tak ada apa. Asal orang kita sekarang nampak bunga aja. Ini Hindu. Hindu aja tanam bunga ke? Bunga pokok bunga dari Allah Ta'ala. Wangi-wangian kau pakai minyak wangi tu 1000 bunga lagi dia punya nama. Kan ada minyak wangi 1000 bunga. Apa salah bunga-bunga? Ada bunga-bunga dengan bunga melurnya, ada bunga nakos semua. Masya Allah, meriah sekali. Itu adat orang-orang Wali Songo nak kembangkan Islam. Dengan begitu ditarik. Di India pulanya, apabila sudah mula masuk Islam, di sana ada amalkan kasta. Orang-orang kedudukan tinggi, orang-orang kedudukan rendah. Makan tak jauh sekali, makan boleh sama. Tempat ibadat pun ada yang beza-beza. Kalau tempat ibadat yang sama tu pun agama mereka lah, grup ini masuk lain waktu, grup ini lain masuk waktu. Tak boleh. Kalau nak minta sedekah pun, grup-grup yang rendah ini pun dia kena tadah tangan dari bawah, yang atas campak duit dari atas. Kena tadah begini cara nak terima sedekahnya. Oh, betul-betul begitu. Masuk Islam. Pada habaib kita bikin Maulid Nabi. Bikin Maulid Nabi, kasih makan. Kasih maulid, kasih makan. Mereka tak bikin potong lembu lah. Sana orang tak makan lembu. Bikin kambing semua. Panggil semua datang. Tak kisah setiap agama mereka, orang atasan, orang bawahan, peringkat kasta tinggi, kasta rendah, semua panggil makan jamuan bersama-sama. Dan makan sama-sama semua. Duduk makan sama-sama, makan setalam semua. Dijemput semua ni non-Muslim semua. Dan lepas tu mereka berbincang antara mereka. Tadi aku makan dengan qadhi dia tau. Tadi aku makan dengan imam dia tau. Dan ini majlis maulid penghulu mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka. Dalam agama kita sendiri tak diumpamakan. Imam kita tak umpamakan kita. Kita duduk dibeza-bezakan. Dalam agama ini, ketua mereka, penghulu mereka punya hari lahir, kita dikasih makan sama-sama, raih sama-sama. Kalau gini agama ini lebih baik pada agama kita. Masuk Islam berbondong-bondong. Berkat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat sebab itu orang-orang kita sebelah sini kalau dia Hadramaut, dia punya maulid tak ada makan-makan.
Kalau di rumah-rumah orang tu kopi dengan biskut aja. Biskut keping-keping. Kalau kita maulid rumah kita banyak biskut. Sekeping bawa balik satu paket kecil, bukan paket besar. Satu paket kecil, banyak biskut. Itu saja. Yang ada majlis maulid ada makan jarang-jarang. Di Darul Mustafa ada 1-2 tempat je lain lagi semua gitu ya. Tidak ada makan-makan begitu semua. Tapi kita sini ada makan-makan kena ikut India. Sebab kita Islam kemudian daripada India. Apa yang mereka amalkan, kita ikutkan. Allah, betul. Betul. Jadi dengan berkat jamuan maulid ini, orang terus minat. Kalau di makam Habib Noh, Singapura, kita tengok orang bikin maulid. Saya tengok, subhanallah, saya bilang inilah betul-betul Nabi tu rahmatan lil alamin. Kita ni makan enak hari-harilah, tak habis buang. Yang ada orang tak makan enak kecuali musim maulid tau. Dan musim maulid ni bilang, dapatlah kita can makan enak-enak. Kesian kita dengar mereka cakap. Dan duduk setalam orang pakai necktie. Sama pakcik-pakcik orang tua-tua. Orang-orang kaya. Orang-orang miskin. Sama-sama satu talam. Tak ada pandang beza. Tak ada orang nampak tahap orang beza. Semua sama-sama makan. Sama-sama mesra. Sama-sama doa. Subhanallah. Betul-betul majlis maulid Nabi ni mengangkat semua umat. Meletakkan semua pada positionnya. Yang kaya tidaklah kau terlampau tinggi sangat. Yang miskin tidaklah kau hina. Sama-sama makan. Subhanallah, kita bilang majlis maulid Nabi ni pun kita tengok dia makan macam maulid Nabi pun menjalin ukhuwah, menjalinkan orang-orang kalau ada yang agak-agak sombong pun tawaduk dia jadinya. Kalau yang liar-liar sekalipun. Lepas tu Imam Busiri mengatakan kalau kita tak sanggup nak menjadikan takwa sebagai bekalan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal-bekallah kamu dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Kalau kau tak sanggup menjadikan takwa sebagai bekalanmu, jadikanlah cinta kepada Nabi sebagai bekalanmu. Takwa tu apa? Buat disuruh tinggal yang ditegas, sembahyang, zakat, puasa, elak arak. Aku tak sanggup. Arak paling doyan. Na'udzubillah. Judi tak boleh tinggal. Sembahyang paling malas. Semua tak nak. Cinta Nabi boleh tak? Sebab orang semua suka baik. Lepas tu orang kalau jahat-jahat sangat diintroducekan dengan Rasulullah, nanti dia boleh berubah. Tengok zaman-zaman jahilah kan sejahat-jahatnya mereka tanam anak semua. Begitu jumpa dengan Nabi, mereka bilang ini bukan wajah orang pembohong. Terus jatuh cinta kepada Nabi. Itu Imam Busiri bilang, kalau kau tak sanggup jadikan takwa sebagai bekalanmu, jadikan cinta Nabi sebagai bekalanmu. Habis cukup cinta Nabi tak payah sembahyang. Bukan begitu maksudnya. Sebab kalau dah mula cinta Nabi, sayang Nabi, itu digunakan sebagai umpan untuk pancing keimanannya balik semula yang sudah hanyut. Jadi orang kalau sudah cinta sesuatu, dia akan benci kepada yang lawannya. Kalau sudah mula cinta kepada Nabi Muhammad, akan tak suka dengan maksiat. Akan kurang. Sebab kita tengok abang-abang kita ni yang kalau dulu kita panggil abang lah, kalau sekarang anak-anak lah ya, yang orang ngelakoni tak sembahyang apa semua dengan pesen pakaiannya, tapi maulid Nabi rajin angkat talam, bukan main lagi, dia angkat talam semua begitu, dia yang bancuh air minum semua. Biar men orang apa yang ada orang bilang ni ngada-ngada maulid aja dia buat, tapi sembahyang pun tidak. Biar yang dibuat ni maulid Nabi. Kau tengok mula-mula angkat talam, nanti lama-lama mula duduk kuliah, nanti lama-lama sembahyang mula tak tinggal. Mula-mula nak tarik mereka itulah rewang maulid Nabi dengan selawat-selawat dia pun ikut baca, tanpa dia sedar tu hatinya sedang dibilas, tanpa dia sedar tu ran gelap dalam hatinya tu sudah mula luntur dia selawat Nabi. Apatah lagi dia tak tatap wajah kiai, tatap wajah hamba aib, tatap wajah ulama, semua itu dinazarah. Kau tengok setahun 2 tahun satu majlis, setahun 2 tahun tu lamalah, satu majlis 2 majlis dia mula angkat talam. Kau tengok berubah keadaannya. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, begitu tuan-tuan sekalian. Tadi yang Habib kita katakan kalau majlis maulid jangan isap rokok tu, itu kita dengar sendiri siapa yang selalu cakap begini, Habib Salim Syatiri. Beliau bilang ada orang mimpi jumpa Nabi. Kali Nabi tengah datang, orang tengah dia mimpi dia tengah nak datang majlis maulid. Nabi keluar. Nabi, ya Rasulullah dari mana? Aku tak jadi datang majlis tu. Kenapa? Aku baru nak masuk, aku tengok ada orang isap rokok, aku tak jadi. Wallahualam, jangan marahlah ya tuan-tuan yang isap rokok tu. Jadi kita sampaikan saja mimpi Habib Salim Syatiri ya. Begitu ya. Begitu tuan-tuan sekalian. Maksudnya hadis majlis maulid ni kena seadab-adabnya. Ini maksudnya apa? Kena jaga syariat. Tidak bermakna dalam majlis maulid kau lebihkan semau-maunya atas nama cinta Nabi, you can do anything. Tak boleh. Nabi datang bawa iman, Nabi datang bawa syariat, maka maulid Nabi kena patuh syariat. Tak boleh tidak. Benda-benda yang ada khilaf ulama tu pun, itu Nabi nak mengajarkan. Kalau gitu rokok
confirm haram ke? Setengah negeri fatwanya memang haram, setengah negeri belum haram lagi. Walau macam mana itu pun Rasulullah nak mengajarkan kita supaya keluar daripada khilaf lebih baik. Keluar daripada khilaf lebih baik, dan Rasulullah nak mengajarkan kita patuh cakap ulama. Begitu ya. Rasulullah nak mengajarkan kita, kan ulama tu warasatul anbiya. Selepas Nabi kan ulama-ulama. Jadi kalau ulama cakap tu kita dengarlah. Kalau ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Baik ikut mana? Ikut yang lebih selamat lagi. Begitu. Nabi dengan peristiwa rokok, adakah rokok itu satu benda yang totally haram bagi semua orang? Tetapi kita bilang paling-paling tidak kita nampak dalam mimpi rokok ini, mimpi Rasulullah tadi itu paling-paling tidak Rasulullah kan ajarkan adab. Jadi Rasulullah mengajarkan adab di situ. Rasulullah ajarkan itu supaya keluar daripada khilaf di situ. Rasulullah ajarkan itu supaya respect alim ulama di situ. Walaupun kita hujahlah, oh ada masih kaul begini, kata iyalah kita akur, kita tak nak gaduh. Cuma apa? Terlebih baik ambil yang terpaling baik. Begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi